حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين وخصوصا إلى والدينا ووالدينا وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ عبد محمد عيسى صلى الله وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شهد لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif bermula misal keduanya. Apa dia kedua itu? Artinya wajib akli dan wajib syar'i pada makhluk, iaitu seperti berdiri seorang kepada sembahyang, maka jatuh berdirinya pada waktu dan pada tempat dan atas sifat yang diketahui Allah akan dia dengan ilmunya, dan dikehendaki akan dia dengan iradatnya, dan yang diadakan atasnya dengan kudratnya, iaitu wajib ia pada akal, dan tiada jatuhnya pada yang tersebut itu mustahil padanya. Baik, apa maksudnya? Baik, kata dia,
Bermula misal keduanya, yakni contoh keduanya, yakni contoh pada wajib akli dan wajib syar'i pada makhluk, yakni yang jatuh, yang terjadi pada nisbah kepada makhluk, iaitu seperti berdiri seorang kepada sembahyang. Maka jatuh berdirinya, yakni terjadi atau berlakunya seseorang yang solat itu, maka jatuh berdirinya, yakni terjadi ataupun berlaku ke atas seseorang yang bersolat itu pada waktu dan pada tempat, yakni bilakah dia solat, di manakah dia solat, dan atas sifat yang diketahui Allah akan dia, yakni dia solat tu Allah Ta'ala tahu khusyuk ke tidak, dengan ilmunya, yakni Allah mengetahui itu dengan zatnya yang bersifat ilmu. Kena takwil tu perkataan tu. Allah mengetahui bukan dengan ilmu. Allah mengetahui dengan zatnya yang bersifat ilmu. Itu perkataan tasamuh nama dia. Kalau kita jumpa jalan kitab, Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmu, Allah Ta'ala memandang dengan basar, Allah Ta'ala mendengar dengan sama, Allah Ta'ala berkata dengan kalam. Itu namanya kalam tasamuh, bukan hakikat. Macam mana aja tasamuh? Tasi alif mim ha, tasamuh. Apa makna tasamuh? Pendekatan. Ya, pendekatan. Maknanya apa dia? Nak memudah bicara, nak mendekkan kalam. Orang bagi, kalau kita tulis WhatsApp ni short form bagi. Nak bagi bicara tu pendek sikit. Sebutan tu tak panjang. Kita kata Allah berkuasa dengan kudratnya. Kalau cakap penuh ni apa dia? Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Maka dipendekkan, Allah berkuasa dengan kudratnya. Jadi beriktikad Allah berkuasa dengan kudrat, hukumnya kufur. Berkata Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat, hukumnya fasik. Tapi kalau faham berkata itu adalah kalam tasamuh, hukumnya harus. Faham tak? Faham? 3 perkara tu. Beriktikad Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat, hukumnya kufur. Berkata Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat, hukumnya fasik. Tetapi jika berkata Allah berkuasa dengan kudrat itu atas jalan tasamuh, itu adalah harus. Hakikatnya Allah itu berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Nak cakap Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat panjang. Dan kata setengah ulama tiada adab. Maka berkatalah secara jalan tasamuh. Berkata dengan jalan tasamuh. Itu orang kata Allah berkuasa dengan kudrat, Allah mandang dengan basar, atas jalan tasamuh. Ya.
memendekkan kalam dan memelihara adab. Yang tu tak apa. Jaga baik ya. Dah tulis lah. Tauhid ni salah tauhid tumbang. Tak mengaji tadi. Baik, satu lagi. Ambil kaedah ini. Tulis. Menyembah Allah hukumnya syirik. Kerana Allah itu nama bagi Tuhan. Sembah nama syirik. Satu. Nombor dua, menyembah sifat hukumnya kufur. Seperti kita kata Allah berkuasa dengan kudrat, Allah melihat dengan basar, Allah mengetahui dengan ilmu. Itu kata menyembah sifat hukumnya kufur. Nombor tiga, menyembah zat hukumnya fasik. Menyembah zat hukumnya fasik. Seperti berkata Allah berkuasa dengan zatnya, Allah melihat dengan zatnya, Allah mendengar dengan zatnya. Itu fasik. Ini i'tiqad Mu'tazilah. Ya, ini i'tiqad Mu'tazilah. Mu'tazilah dia i'tiqad Allah itu zat yang tidak bersifat. Maka Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya, Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya, Allah Ta'ala melihat dengan zatnya. Ini i'tiqad Mu'tazilah. I'tiqad ni tak jadi kufur, tapi jadi fasik. Fasik ni apa dia? Berdosa besar. Mana mungkin zat tak bersifat? Mana mungkin zat tidak bersifat? Baik, yang disembah itu siapa? Yang disembah itu ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang maha indah, yang menjadikan sekalian alam. Itu makna Tuhan yang diibadatkan. Makna Tuhan yang diibadatkan itu ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang maha indah, yang menjadikan dan mentadbir sekalian alam. Baik, bila faham makna Tuhan ni, apa makna Tuhan? Zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang maha agung, yang menjadikan dan mentadbir sekalian alam. Kita faham tu makna Tuhan, inilah makna Tuhan. Maka kita cakap pendek tak apa. Siapa yang berkuasa? Allah. Tak apa. Kau menyembah siapa? Aku sembah Allah. Baik, sembah Allah syirik. Bukan? Tapi sebab apa tak apa pula? Sebab kita faham mahkum yang kita cakap.
Yang salah tu kalau tak faham apa yang dia cakap. Maka tak faham tu namanya taklid. Tak faham tu nama taklid pasal dia ikut cakap orang. Siapa Tuhan? Allah. Allah tu nama bagi Tuhan. Tuhan siapa? Tu kata sembah Allah syirik. Sebab Allah tu nama bagi tu Tuhan. Yang disembah bukan namanya. Yang diibadatkan bukan namanya. Siapa beribadat kepada nama? Syirik. Ya, siapa beribadat kepada nama? Syirik. Faham? Jadi kita kena faham maksud kitab. Lepas tu dalam kita belajar kitab ni ada satu istilahnya tarkib kalam. Susunan kalam. Kita kena faham susunan kalam musannif tu, kena faham. Jadi ada benda yang perlu takwil. Terutama tu kita tauhid. Tauhid ni banyak kena takwil perkataan dia. Apa maksud takwil? Apa makna takwil? Apa makna takwil? Azim, apa makna takwil? Sewil? Apa makna takwil? Oh ni tulis, baru tulis. Faris, apa makna takwil? Dah. Apa makna takwil? Okey. Apa makna takwil? Fikri? Ambil buku tu, ni rebui. Buku hak tulis kan, rebui. Minum air. Dia ingat kan? Takwil artinya mengartikan sesuatu perkataan takwil artinya mengartikan sesuatu perkataan yang kesamaran kepada suatu perkataan yang mudah dipaham. Contohnya mentakwil ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Contohnya mentakwil ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Ini saya bagi makna dalam bahasa Melayu kan. Bagi yang dalam bahasa Arab lagi panjang. Ini mudah faham. Contohnya mentakwil ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Buat kurungan ayat yang kesamaran maknanya. Yang kesamaran. Itu ayat yang kesamaran maknanya. Seumpama Yadullah, ya dal
alif lam lam ha. Ya dal alif lam lam ha. Yadullah. Arti pada zahirnya ialah tangan Allah. Arti pada zahirnya tangan Allah. Maka zahir ayat ini kesamaran maknanya. Maka zahir ayat ini kesamaran maknanya. Titik. Ini kalau suruh baca ni mesti lagi habis. Kesamaran itu ialah seolah-olah Allah ada tangan. Titik. Maha suci Allah yang bersifat dengan makhluk. Titik. Apa maksud maha suci? Apa maksud maha suci? Subhanallah, maha suci Allah. Apa maksud maha suci? Tulis tu. Maksud maha suci ialah Allah tidak sekali-kali bersifat kekurangan. Allah tidak sekali-kali bersifat kekurangan. Seperti bersifat sebagaimana sifat makhluk. Titik. Jadi tangan ni sifat makhluk. Sebab makhluk ni lemah. Tangan kita ni lemah. Yang ni boleh pegang, boleh angkat. Meja ni boleh pegang, angkat tak boleh. Betul tak? Buku boleh pegang dan boleh angkat. Surau ni boleh pegang, boleh angkat, boleh. Surau ni pegang pun tak boleh. Sentuh boleh Sentuh boleh, pegang tak boleh. Jadi terhad kuasa tangan kita ni. Pada bahasa kita kata kuasa lah. Kita kata power. Ya, kita kata power. Jadi terhad power kita ni. Padahal power pun tak ada kita ni sebenarnya. Kuasa pun tak ada pada kita ni. Kuat pun tak ada. Tak kala kita memegang satu perkara, takdir Allah tak kala itu yang menolong menggerakkan kita berbuat satu, seperti memegang tadi. Faham? Tak kala kita nak buat satu tu, di kala itu takdir Allah menolong menggerakkan kita. Pada zahirnya kita yang pegang, hakikatnya Allah yang menggerakkan kita memegang. Ini Allah menggerakkan kita memegang. Dan kita pegang itu sebenarnya telah tertakdir pada azali. Kita hanyalah menjalani takdir Allah. Faham ya? Ini tauhid. Baik, kita nak cerita tadi ni.
tangan Allah ya. maka jika dipaham pada zahir ayat, Allah serupa dengan makhluk sebab mempunyai tangan. Dah. Boleh lambat tu. Tak boleh jadi kerani. Manager jauh sekali. Maka ulama mutaakhirin mentakwilkan yadun itu yadal, mentakwilkan yadun itu yadal kepada kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Ni yadun tadi itu bukan jangan terjemah pada tangan. Yadun tetap dengan yadun. Maknanya kekuasaan Allah dengan sebut tangan. Imam Hanafi kata jangan diterjemahkan yadun ke dalam mana-mana bahasa. Hendaklah dipaham yadun itu adalah satu sifat yang ada di zat Allah, yang Allah jua yang mengetahui hakikatnya. Jadi kita kata saja yadun ni apa dah? Yadun ni satu sifat yang ada di zat Allah, yang Allah jua yang mengetahui. Itu pendapat ulama salaf. Pendapat ulama khalaf, yadun itu ditakwil kepada kekuasaan Allah. Itu maksud takwil. Faham takwil? Tulis komplit tak? Boleh faham tak? Boleh faham? Wah, hari ni anggap faham. Besok tanya, aku tengok hang tengok aku. Aku tengok hang tengok aku. Lepas tu kentut. Tanya lebih sikit kentut. Main dua hari dia penuh bayang kentut. Tanya terkentut, tanya terkentut. Baik, itu maksud takwil. Begitu juga dengan kalam-kalam ulama yang mengarang kitab. Kadang-kadang bahasanya di dalam kitab tu kena takwil. Contohnya tadilah dia kata apa, Allah mengetahui dengan ilmunya, maka kita takwil Allah mengetahui dengan zatnya yang bersifat ilmu. Maka dikatakan Allah mengetahui dengan ilmu itu kalam tasamuh namanya. Ya, kalam pendekatan. Nak bagi nak bagi simple sikit cakapnya tu, tak panjang sangat. Baik, habis. Tulis elok-elok, ingat elok-elok. Hafal. Waktu menghafal petang-petang tu hafal lah. Ni masuk petang buat apa tu? Hafal apa tu? Kata hafal nahu, tanya nahu pun terabur, tak tanya tak apa. Yang kita tulis pagi, catik petang-petang dalam pengajian subuh, pengajian isyak, maghrib tu. Ya. Pengajian waktu pagi, hafal waktu petang. Pengajian waktu maghrib, hafal pukul 11 malam sampai pukul 12. Ulang kaji balik. Itulah cara dia mengaji. Ingat mengaji tutup tak lah. Mengaji tutup tak dekat pari. Mengaji tutup tak dekat almari. Setengah tu lagi teruk. Mengaji tutup tak sana, tak sini, tak sana, tak sini.
Tu lagi koman sebenar. Tak hormat langsung kitab. Kali lagi siapa letak mata-mata kitab dia, sekali lagi saya nak buat sungguh apa saya kata dulu ni. Apa dia? Saya kata apa dulu? Junjung kitab tengah panas. Junjung tak panas. Sejam 2 jam duduk dah tu. Nah. So saya pula masuk ke dalam apa? Dalam penjara. Sebab apa? Dera budak-budak. Ayah dia pergi report. Mati anak saya dah tu. Dia tak mati pun. Tu nak denda pun takut. Undang Malaysia tak boleh pukul. Tak boleh pukul, tak boleh cubit, tak boleh. Tak boleh denda. Dia buat salah, lantak kau. Namanya undang-undang LK. Tahu LK? Lantak kau. Ini undang-undang kerajaan Malaysia terbaru. Ya, cikgu tak boleh pukul murid-murid. Tak boleh cubit, tak boleh denda. Tengok sudah. ICU. See only. Kalau tidak, budak-budak tu masuk ICU. Jadi ICU saja. Tengok ya. Kuih tak boleh. Jadi mak ayah juga tu harap nanti. Apa dia? Habis duit saya ustaz sebulan 350, anak saya bodoh tak erti apa. Rugi je. Marah tak boleh. Benda tak boleh. Dah tak boleh apa pula, kita pula salah juga cikgu-cikgu ni. Berat jadi cikgu ni. Ni cikgu kenapa ni cikgu? Anak saya semua merah. Cikgu ajar apa? Kat anak saya. Padahal anak dia pukul tak boleh. Marah tak boleh. Pening tu. Menteri Besar Kedah kata apa? Kalau saya jadi cikgu, tak boleh pukul budak, saya berhenti dia cikgu. Pasal apa? Dia jadi menteri ya? Memang dia berhenti. Dia tak jadi cikgu ya? Bila orang lain cikgu tak jadi menteri, dia cikgu juga. Saya bukan, saya jadi cikgu kat bodoh. Saya tak maulah tengok. Tak mau pukul, tak maulah tengok saja. Marah ada lah. Tapi sampai satu tahap payah sangat, marah tak lu, kita start kereta hantar dia balik rumah. Tu cerita dia. Ngapai malas. Ngapai malas, telangah malas, awak suruh telangah bersembang. Suruh mengapai bersembang. Tanya tadi. Lepas tu mengapai pergi lepak pun. Lepak sana. Tanya tak erti apa. Kalau selalu sangat macam tu, kita hantar balik. Buat apa? So habis mak ayah dia. Habis duit mak ayah. Baik dia balik tolong mak ayah dia buat kerja kebun, tanam togi, tanam padi ke, getah ke. Jadi cleaner ke, dapat duit. Faham tak? Banyak kali cakap ni. Tanya orang tak tahu. So tanya apa dia tak weh? Saya weh ke ustaz? Dah dia kata ustaz saya weh daripada. Apa makna tak weh tu Apa tu Muhammad? Apa sebiji tu? Apa Paris? Dan takwil juga terkadang ada di dalam perkataan orang sufi. Contohnya apa dia? Ma fi jubbati illa al-haq. Tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Maka perkataan tu perkataan latahan, tahallaj.
Kalam mutahallaj, kalam latahan orang sufi yang begitu. Ma fi jubbati illal haq. Tidak adalah jubahku melainkan Allah. Kita tengok, kita faham pada zahir seolah-olah dia kata jubah Allah duduk dalam jubah dia. Syirik tak kalau kita kata Allah duduk dalam jubah? Syirik tak? Syirik ke tidak? Saya tanya ni, syirik ke tidak? Syirik ke tidak? Susahnya tak faham dekah soalan ni. Jawablah. Kita kata Allah duduk dalam botol, syirik tidak? Kita kata Allah duduk dalam jubah, syirik tidak? Syirik. Allah tak bertempat, hang kata duduk dalam jubah. Kenapa? Syirik dah. Tapi orang tasawuf kata lagu tu. Itu namanya kalam tahallaj ahli sufi. Perkataan latahan ahli sufi. Maka perkataan tahallaj itu kita takwilkan. Kena takwil. Takwil ni apa dia? Kita artikan kepada perkataan yang mudah dipaham. Maksud dia apa? Maksud kata tidak tidak ada dalam jubahku melainkan Allah, maksudnya ialah tidak kulihat jubahku ini melainkan aku ingat kepada Allah. Itu maksud dia. Tidak aku lihat kepada jubah ini melainkan aku ingat akan Allah. Itu takwil dia. Maknanya apa dia? Dia tengok apa pun dia ingat Allah. Termasuk tengok jubah dia tu. Tengok jubah dia ingat Allah. Tengok pokok dia ingat Allah. Tengok apa pun dia ingat Allah. Tu maksud kata tiada dalam jubahku ini melainkan Allah. Maksudnya tidak aku lihat jubah ini melainkan aku ingat kepada Allah. Oh gitu baru faham. Tak faham cara. Baru faham. Itu tertakwil tadi. Faham? Begitu juga perkataan Abu Mansur Al-Hallaj. Dia kata apa? Anal haq, aku Tuhan. Sudah. Ada buku kitab, buku Anal Haq. Anal Haq ni dikarang oleh orang Perak, namanya Abdul Majid Khatib. Dia duduk dekat kampung Pusing, Ipoh, Perak. Siapa lagi rumah dia beberapa kali. Tak tahu lah sekarang ada ke tidak. Dia ni orang yang minat tasawuf. Dia ni pakar bahasa Inggeris. Dia dulu ni juru tulis kepada residen Ipoh. Residen tak cakap Melayu. Dan dia tu juru tulis pada residen. Dia tuliskan Melayunya, Inggerisnya untuk residen. Dia ada pencen. Dia itu minat pada tasawuf. Dia belajar tasawuf dan mengamalkan tarekat. Dan dia banyak mengarang kitab-kitab tasawuf. Dia bukan mengaji pondok. Dia mengaji masjid-masjid, surau, talaki dengan guru. Dia mengaji tidak formal, tapi dia ada kesungguhan. Sungguhan dia. Dia kalau orang duduk kat luar boleh ngaji sampai boleh ngarang kitab tasawuf tu Anal Haq tu, laku sampai hari ni orang duk jual. Kitab Anal Haq tu. Berapa kali cetak? 20 lebih dari 20 kali cetak. Kita ada pondok. Tak boleh karang satu kitab pun. Kitab 52 pun tak boleh. Malu. Karanglah satu kitab. Tu yang entah duk tulis-tulis catat-catat tu nanti susun balik buat satu buku. Susun balik buat satu buku.
cetak untuk ditinggalkan kepada anak cucu. Bukan cetak nak cari duit. Jangan niat karang buku untuk cari sumber pendapatan. Jadi hilang adab mengarang kitab dan menyalahi adat orang-orang dahulu yang mengarang kitab. Orang dulu mengarang kitab bukan dia cari sumber pendapatan. Dia mengarang kitab sebagai dakwah. Bila orang beli kitab dia, adalah sedikit duitnya, maka duit itu dia tak habiskan semuanya untuk diri dia. Dia ada infak ke jalan-jalan sabilillah. Sebab tu kita tengok kita orang dulu kadang-kadang nama pun tak ada. Dia bukan nak glamour. Dia bukan nak glamour. Dia nak orang gerti, dia nak orang kenal Allah. Kita nak tarik orang pada Allah kah? Nak tarik orang kepada kita? Sebab tu kita dulu kadang-kadang nama pun tak ada. Tok guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Omar Zudi, dia mengarang kitab, beberapa kitab karangan dia tak tulis nama dia. Anak murid dia pergi cetak, buh nama dia. Sampai kat dia ambil marker pen tu, marker pen yang permanent tu, dia potong nama dia. Semua kitab dia potong nama dia, tak mau. Bila dia wafat, barulah orang tulis balik nama dia. Sampai hari ni ada kitab-kitab dia. Itulah sebab orang tak mau buat nama kat kita. Lepas tu lagi buat nama-nama ya, dengan pangkat-pangkat dia. Datuk Pah, Tiang Seri, tiang bawah, tiang atas, nombor SRP, SPM, STPM, JKKKKKQR, PSTZ semua. Ni pangkat gelaran semua. Lagi ada bubuh. Pasti lebih semua tu tulis. Kitab Syekh Daud Al-Qatani, bukan dia tulis nama. Dan dia wafat, barulah anak murid dia yang mengarang kitab, yang cetak kitab tu buh nama dia. Masa dia ada, dia tak benarkan nama dia tulis di kitab. Pasal apa? Kadang-kadang ganggu dia. Ganggu, susah nak melayan. Melayan syaitan lagi payah nak melayan orang sebenarnya. Tapi bahaya orang lebih bahaya daripada syaitan. Melayan syaitan lebih payah daripada melayan orang. Tapi bahaya orang lebih bahaya daripada syaitan. Tahu sebab apa? Melayan syaitan lebih payah sebab apa? Kita duduk dalam jamban pun dia ikut. Ada orang ikut masuk jamban? Tak ada kan? Kalau ada pun pondok ni masuk jamban, orang masuk jamban dia pun ikut. Tak buka pintu, dia balik dengan batu. Pecah habis pintu tanda. Pecah ya. Awak repair pintu. Angan tu kuliah kan. Maksudnya suruh orang tu pergi repair. Siapa pergi rosak sendiri repair. Tapi melayan orang tak macam melayan syaitan. Kita bori nak layan dia, minta dia dua, saya sakit perut kan. Balik. Boleh tinggal dia. Namun manusia ni lagi bahaya daripada syaitan. Sebab apa? Dia punya teori nak merosakkan kita lagi power daripada syaitan tu. Sebab tu kata seorang ahli sufi, satu nafsu lebih jahat dari 70 ekor syaitan.
Seorang manusia yang jahat ni lebih jahat daripada 70 ekor syaitan yang jahat. Sebab tu kita nak kawan, kena pilih kawan. Dengan pilih kawan, nak kawan seorang tu tak boleh. Ya. Kita duduk kat pondok ni kawan semua. Tak ada best friend. Best friend, special price, tak ada. Jangan buat lagu tu. Ya. Semuanya friend belaka. Besok ada perempuan dekat atas tu. Dosa. Saya tak nak boya friend, gila friend, saya tak mau. Siapa ada gila friend, hak atas pula ada boya friend, balik. Nah, cerita siap-siap dulu ni. So dia kata apa? Ustaz tiba-tiba buang ni. Kebal siap dah. Tak mau ada LGBT kat pondok ni. Ada dia akan keluar sendiri je. Saya tak payah suruh balik, dia sendiri minta balik. Ada situ je. Cerita lagi sekali. Siapa-siapa yang nak jadi lagu tu hindari. Dia nilai macam ni, hindar. Kadang-kadang berlaku di pondok, di asrama, sekolah agama, sekolah orang putih, sekolah apa, benda-benda ni biasa berlaku. Orang perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Saya tak mahu benda ni berlaku di sini. Ada, saya suruh dia balik. Faham? Itu namanya penyakit kecelaruan jantina. Itu namanya penyakit kecelaruan jantina. Apa dia minta darah, tak tahu pula. Dah habis. Mata ada kelabu ni. Mana ada satu tadi? Ilmunya. Boleh faham maksud takwil Baik, kadang-kadang takwil itu ayat Quran. Kadang-kadang takwil itu kataan ulama. Kadang-kadang kataan ahli sufi. Terkadang takwil itu hadis. Hadis Nabi pun kadang-kadang ada juga hadis yang mutasyabihat. Contohnya satu ketika seorang sahabat ni dia baru masuk Islam. Dia tanya Nabi, "Di manakah Tuhan?" "Aina Rabb ya Rasulullah?" tanya. "Di manakah Tuhan ya Rasulullah?" Nabi tunjuk fis sama. Nabi tunjuk fis sama dengan tangan-tangan dia sekali tunjuk. Fis sama. Allah di atas. Allah di langit. Jadi perkataan tu mutasyabihat. Adakah Tuhan duduk di langit? Itu namanya hadis mutasyabihat. Jadi maksud kata Allah di langit itu maksudnya apa dia? Kata ulama hadis, Allah tu fis sama, di atas langit, dengan makna Allah tu maha tinggi sehingga tidak ia perlu kepada tempat untuk ia wujud. Allah tu teramat tinggi martabatnya hingga tak perlu pada tempat untuk ia wujud. Yang diumpamakan tinggi itu seperti langit diumpamakan. Ya Quran, innama amruhu idza arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun. Ayat apa tu? Surah apa tu? Tu pun tak tahu, memang tak nak baca Yasin nak tengok Yasin senario. Surah Yasin tak tahu. Apa maksud kun fayakun? Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, maka berkata ia kun, jadi olehmu. Fayakun, maka jadi ia. Adakah Allah Ta'ala kena sebut kun baru jadi? Maka kun itu ayat mutasyabihat. Bukan Allah berkata kun, kaf, nun, ada huruf pula, ada bunyi pula, ada kalimah pula. Maka kun
Itu adalah ayat mutasyabihat. Maka takwilnya apa dia? Takwilnya ibarat mudah Allah menjadikan sesuatu itu umpama berkata kun, tapi bukanlah berkata kun. Kerana kun itu makhluk, kaf makhluk, nun makhluk, bunyi itu pun makhluk. Allah tu laisa kamitslihi syai' mukhalafatuhu lil hawadi. Boleh faham? Dan yang dikehendaki akan dia dengan iradatnya, dan yang diadakan atasnya dengan kudratnya, jadi dengan zatnya yang bersifat kudrat, iaitu wajib ia pada akal. Yani akal tak dapat menerima kalau alam ini ada dengan sendiri, bukan dicipta ataupun dijadikan oleh Allah. Kalau akal tu pula tiba-tiba dia kata mustahil alam ini dicipta oleh Allah, maka tu namanya orang tak ada akal. Orang tak ada akal. Dan tiada jatuhnya, ini tidak terjadinya, dan tiada jatuhnya, ini tidak berlaku atau tidak terjadi pada yang tersebut itu, yakni alam ini ada bukan dijadikan oleh Allah yang bersifat dengan sifat kudrat, mustahil padanya, yakni adalah mustahil. Dan jatuh berdirinya bagi yang tersebut itu, yakni terjadinya alam ini adalah dijadikan oleh Allah. Dia buat contoh tadi ya, dengan iktibar tuntutan Allah dengan dia, yakni dengan iktibar syarak, kita kata itu adalah sunnatullah, mana peraturan Allah. Allah yang kehendaki dia berlaku, lalu Allah jadikan ia. Akan sebagai tuntut yang putus, iaitu wajib syar'i namanya. Maknanya kita percaya Allah lah yang menjadikan alam, itu wajib pada syarak. Kita percaya alam ini dijadikan oleh Allah, itu wajib akal. Kita pula wajib percaya, itu wajib syarak. Allah bersifat dengan kudrat, itu wajib akal. Kita wajib percaya Allah ada sifat kudrat, itu wajib syarak. Allah wajib ada pada dirinya sifat-sifat kesempurnaan, itu wajib akal. Kita wajib percaya Allah ada sifat kesempurnaan pada zatnya, itu wajib syarak. Boleh faham tak? Beza mana satu wajib syarak, mana wajib akal. Hukum akal, hukum syarak. Kan dah beritahu dah ni kan? Dah hafal dah, banyak kali cerita lah. Ada tulis tak buat carta? Ada buat carta tak? Ada? Ada tak buat carta Muhammad? Ada? Saya nak cek tengok buku. Apa dia wajib, apa dia hukum akal, hukum adat, hukum syarak, hukum wada'i. Tolong buat satu carta, ambil kertas A4 kat belakang banyak kan. Tiap-tiap seorang tolong buat bagi lawa-lawa. Tunjuk kat saya nak tengok. Buh nama di belakang. Tajuknya arti hukum. Kemudian buat carta. Buat lawa-lawa.
Imam Haramain kata siapa tak reti arti hukum dan cabang-cabang hukum, bermakna tiada akal padanya. Tu tak ada akal. Baik, serta mau cerita dah hukum syarak, hukum ni kita dah cerita banyak kali dah dulu. Baik. Dan tiada berdirinya itu haram. Dan tiada berdirinya itu haram. Ini siapa tak percaya, maka hukumnya berdosa. Terkadang jadi murtad. Wa'iyyazubillah. Panjang lagi ni. Kita berhenti sekat tu dulu. Kemudian katanya, dan jika dituntut suruh perbuat suatu itu akan sebagai tuntut yang tiada putus, maka dinama akan dia amar sunat. Ini suruhan sunat. Dia perkara wajib, yang paling wajib dalam syarak ialah mengenal Allah. Perkara wajib yang paling wajib dalam hukum syarak ialah mengenal Allah. Kita orang ni duk kalut mayang. Semayang, baca Quran, zikir. Tengoklah mana-mana WhatsAppmu. Mayang, baca Quran, zikir. Jarang benar orang bagi WhatsApp suruh tuntut ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Jarang benar. Amallah ayat ini supaya jadi gian-gian-gian. Amallah doa ini supaya jadi gian-gian. Ingat amal tu nak diterima lah, kalau Tuhan tak dikenali. Fala yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Maka tidak sah ibadah melainkan kenal Tuhan yang diibadahkan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tak diterima. Tengok kalau dia amal yang sunat-sunat dengan banyakkan baca Quran, lebih daripada menuntut ilmu bagi orang yang tidak ada ilmu fardu ain. Kalau dah faham dah fardu ain tauhid fiqh tasawuf, ya silakan bacalah Quran tu dari pagi sampai ke tengah malam sekalipun, tak apa dah. Pasal apa? Fardu ain dia dah lepas. Tapi kalau fardu ain belum lepas, jangan banyakkan yang sunat, ulun yang wajib-wajib dulu. Ibarat dia gini, jangan solat sunat, kalau sunat solat qada tak pernah dibuat. Solat qada tu habis dulu, barulah pulun sembahyang sunat. Ini sembahyang sunat di pulun-pulun, sembahyang qada tak pernah. Ibaratnya sedekah, hari-hari sedekah, bayar hutang tak pernah. Ingat nak dapat pahala bayar hutang, sedekah tu. Hutang tak bayar. Gitulah tadi, jangan duk pulun yang sunat-sunat. Aurat pun tak tahu ni yang duk pulun sunat-sunat. Mina kau puasa ke hari ni? Senin Khamis. Hak cakap tu tudung tak pakai. Pergi kedai pakai baju kelawar ni, betul perung terbang pakai kelawar. Puasa sunat. Puasa sunat nak diet je. Nak diet, nak bagi perut tak buncit. Bukan nak cari ibadat. Sedekah rajinnya. Sedekah rajin. Tapi mengaji tidak. Sedekah rajin. Pasal apa? Nak bagi laku restoran, nak bagi laku warung, nak bagi naik gaji, nak bagi naik pangkat. Baguslah tu, pasal dia buat tu kerana Allah dah, tapi tidak syumul, tak sempurna. Kalau dia hanya bersedekah yang sunat tapi tidak mengambil, tidak melaksanakan kewajipan. Apa kewajipan dia? Daripada kita duduk sedekah ke masjid, baiklah kita pergi masjid dengar kuliah.
sedekah tanpa ilmu, dia khawatiri takut tak diterima. Tapi kalau kita tak sedekah tapi rajin menuntut ilmu, mudah-mudahan dapat pahala mengaji. Dapat sebab apa mengaji tu baca. Jadi ibadah ni ada 3 jenis. Solat, aslah, afdal. Baik, lebih baik, terbaik. Bila kita nak buat satu ibadah, kita kena pilih. Benda ni apa yang lebih baik? Apa yang terutama bagi diri aku? Contohnya kita nak baca Quran. Kita rasa kita nak baca Quran. Sehari 1 juz. Berapa masanya tu? Kalau orang mahir baca Quran 20 minit habis dah 1 juz. Kalau orang tak mahir setengah jam. Kalau mengeja sejam tak habis kot. Tengok pada orang ni. Baik, kita nak baca Quran. Baik, kita nak baca Quran tu, tiba-tiba datang satu kemuskilan. Apa dia? Kemuskilan hukum tajwid. Ini nak baca lagu mana ni? Baik, nak baca juga ke ataupun nak pergi ngaji dulu cara baca dia lagu mana? Nak baca juga ke ataupun nak pergi mengaji dulu cara baca dia lagu mana? Contohnya dia buka alif lam mim. Nak baca alam ke nak baca alif lam mim? Alam. Zalikal kitabul la raiba fi. Lagu tu. Kau baca alam. Ni bukan alam tarakan. Bila serupa bunyi lain. Bukan? Contoh. Begitulah tadi. Bila ada kemuskilan, jangan diamalkan tanpa ilmu. Pergi mengaji dulu. Itu satu contoh. Ataupun kita banyak ilmu fardu ain yang kita lupa. Dulu mengajilah dulu. Mengaji sana, mengaji sini, pondok sana, pondok sini, pondok durian, pondok umbutan. Pondok lasat, pondok duku semua kita pergi mengaji dah dulu. Rajin mengaji, kitab banyak. Tiba-tiba dah tua-tua, rasalah nak beramal sunat. Nak beramal apa? Nak bangun malam, nak buat solat malam daripada pukul 2 sampai subuh. Padahal ilmu fardu ain dulu duk mengaji lupa banyak dah. Sampai hukum tajwid pun lupa dah. Tauhid lagi dah lupa. Baik mana lebih afdal? Dia sembahyang sunat tahajud semalam-malam tu ke ataupun dia ulang kaji mutlaah bagi ingat ilmu yang dia mengaji? Wa minal laili fasjud lahu. Wa minal laili fasjud lahu. Dan di sepanjang dan setengah di antara malam itu hendaklah kau sujud baginya. Itu bagi orang yang tak ada hutang dengan Allah Ta'ala. Sujudlah lama-lama. Tapi kalau orang ada hutang dengan Allah Ta'ala, dia wajib bayar hutang dulu. Apa hutang dia? Mayang qada. Fardu ain lupa. Fardu ain lupa, wajib ulang kaji. Ingatkan balik. Solat dah, solat tinggal tak qada, wajib qada dulu. Baru buat yang sunat-sunat. Itu yang afdal bagi kita. Yang afdal bagi kita ni ialah bayar hutang Allah dulu habis. Ni sembahyang sunat rajin. Main sunat rajin, zikir rajin, baca Quran rajin. Sifat 20 tak faham. Sebut 68 akad adil iman. Saya tak ada dengar ya ustaz. Itu bermakna apa? Fardu ain fil. Tak pernah dengar 68 akad adil iman. Umur dah 60. Ni baru dengar saya 68 akad adil iman. Tak pernah dengar. Itu yang mana fil. Itu pun rajin main sunat. Ngaji malah. Bukan malah. Tak mau pun. Duduk dan dosa sentiasa. Siapa tak lulus ilmu fardu ain,
dan dia pun tak pergi-pergi mengaji untuk menghilangkan kejahilan dia, maka dia sentiasa setiap nafas yang keluar duduk dalam zanbun kabir, duduk dalam dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau mati ketika itu, mati su'ul khatimah. Buka dalam kitab Tuhan kita dah mengaji je bang, Aqidatun Najin, dalam tu pun ada dia sebut. Tetap sampai lagi bab dia. Siapa mati dalam jahil mengenai Allah, seluruh ibadahnya tidak diterima. Siapa yang hidup duduk dalam jahil tak mengenai Allah dan tidak mahu pula menghilangkan kejahilan, setiap nafas keluar masuk duduk dalam dosa, kalau mati, matinya mati fasik, wala'iyazubillah. Jaga molek. Nak beramal yang sunat, cek dulu. Hak wajib-wajib tu ada yang kita belum buat, ataupun yang wajib dah buat tapi lupa. Yang tu dulu kau pentingkan. Tu yang afdal bagi kita. Baik, Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lil muslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya Fattah ya Razzaq. افتح لنا فتحا قريبا ما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا